Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, Syarudin Salim, Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih sahabat malam menemani saya bersama dengan Syah Ibrahim, Saudara Zamari LC. Itu juga Saudara Roy Pa, Saudara Hajah Comel di TikTok, Saudara Zizi Muhammad, Mazlam Khalid, Rosli Mishah Hasnah di Instagram, Zamari LC, Zek Jol, Syahril Nasrim, Hasnah Ishaq, Inna, Izzuddin, apa khabar saudara? Saudara Syamsul Anwar. Begitu juga Mawar Pilihanku, Bulan Terang. Nama sedap-sedap pula di Facebook. Nur Jumaya Abdul Razak, Saudara Openg Temu, Yong Gibes Sengkang. Begitu juga dengan Saudara Ar-Ridha Widuri di TikTok. Saudara Abdul Hamid Majid. Hari ini London lagi ke? Tak London Saudara Majid. Ada lagi Saudara Nazar K987, Puan Maznah Mahmud, Saudara Saz, Saudara Harry Harris. Apa khabar saudara? Delia Ayuna, Roslan Bek Ahmad. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Abi K, Abi Nur, Liwah, how are you Liwah? Saudara Richard Bakri, Saudara Abu Hassan Mat Tuna. Salam perpaduan. Saudara Fauzi Daud, Saudara Zainal Omar. Begitu juga Saudara Syahar, Saudara Im Sarawak Kian, Saudara Syahar, Miss Salamah, Kopi Keropok, Ismail Ibrahim, Saudara Bai Cik Fadil, Bai Chef Tahir Azli, Saudara Yaya Armin, Cik Nurlia di Instagram, Lau Manghua, ya saudara Muhammad Nur Khaizi, Tok Ahling, Saudara Azrul Jalil, Saudara Sanusi Yusof, Saudara Ahmad Tarmizi, Saudara Mustafa Hamid, Saudara Rubin Din. Apa khabar Abi? Doa saya anda sihat bersama pasangan. Saudara Aziz Ahmad, Saudara Pak Chu, selamat hari lahir. Terima kasih. Saudara Johari Gabriel, Saudara Zam Manaf, Saudara Saudara Mat Zabah, Saudara Bak Ya Ramid, Saudara Syahar di TikTok, Saudara Ramlan, Saudara F Tam. Nama mengelulung lidah saya nak menyebut saudara, saya minta maaf lah kerana kedusan kecil. Saudara Syuib Musami, Saudara Yusuf, Saudara Syuib Mat Syuhami, Saudara Satu Suku Bek, Saudara Sanawi Ibrahim, Rozali, Rosini Kurungot, apa khabar dari Sarawak? Waalaikumsalam. Saudara Hasan, Rara Property, Sazli Idrus, Muhammad Yusuf Ishaq. Terima kasih. Begitu juga dengan Mazhab, dia kata kasih komen cadangan Lim Guan Eng, gabungan harapan. InsyaAllah. Saudara Yogi Boy, handsome, mana handsome-nya, dah tua dah saudara. Saudara Izaundi Ismail, Saudara Ismail Kamat, Saudara Ulum Majid, sibuk news luar pasal global stock beyond while darker focus gather on the horizon. Saudara Abdul Halim Majid cakap soal ekonomi. Baik saudara, saya mohon maaf kalau tak dapat menyantuni satu persatu. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni anda. Saudara, seperti biasa, saya harus melaporkan kedudukan negara kita. Hari ini hari Isnin tanggal 2 Januari, saudara. Dan ini merupakan hari yang ke-1020. 1020 hari dah negara kita ni dijengah oleh virus corona. Menurut laporan sahabat kita, Saudara Jamil Idris bersama dengan Saudara Rio, nampaknya semalam ada penurunan sedikit daripada 513 kepada 420, menjadikan jumlah kumulatif adalah 5,027,097 jangkitan. Dan agak menyedihkan, semalam rupanya ada 4 kematian. Sebab itu saya minta lah saudara, kalau boleh jaga kebersihan diri kita, jaga kesihatan kita, jaga keluarga kita. Ya, Saudara Hani Jonet, Saudara Kasum, hanya kita lah dapat menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya, Saudara Taib Ibrahim, Saudara Iwan, Azmi Nordin, Abdul Rahman, Abdullah Majid, Saudara Ribut Rahman, Zain Yizah, Mat Zab di TikTok. Saudara, dari laporan Saudara Jamil itu tadi, nampaknya dua negeri masih meningkat. Lain negeri tak ada saudara. Dua negeri ada peningkatan, susutnya di sebelah bawah negeri. Sementara di Pulau Pinang, jangkitan 46 dan Melaka 31 tidak berubah seperti kemarin. Saudara, 2 hari berturut-turut Pulau Pinang 46 jangkitan dan Melaka 31.
Dan saya lega sedikit melihat di Perlis sifar, kembali sifar, jadi tiada jangkitan di Perlis. Sementara itu Selangor masih lagi berada di atas 100, iaitu 139 jangkitan. Lain-lain negeri masih lagi bertahan di bawah angka 100. Mudah-mudahan kita dapat memutuskan jaringan dalam keadaan-keadaan yang sebegini. Berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Dah 1020 hari dah saudara, ya. Itulah yang saya dapat laporkan kedudukan COVID-19. Saudara perunding ekonomi, apakah kesan ekonomi pada orang miskin? Kalau tidak disantuni, bertambah ruyuplah saudara. Sebab itu saya katakan, yang kaya semakin kaya, yang miskin papa kedana. Sabar, saya akan sebut santuni sebentar lagi. Baik saudara, sebab itu saya minta agar kita berniagalah, berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk, mau diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan setangi Al-Bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, bolehlah hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bila saudara menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, makan dengan nasi, makan dengan kanji ataupun porridge ataupun dengan roti, saudara. Memang enak, saudara. Harganya pun murah, masih kekal harga lama. Samping itu, bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mau buah-buahan, dihantar terus ke rumah anda, grade AAA, harga lebih murah daripada pasar. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya. Anda jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sedap, saudara. Rasanya pedas, gangup dan manis, mengasyikkan. Harga murah, tak mahal mana. Cuma saya tak boleh mewawarkan harga. Kalau saudara ada produk untuk saya wawarkan harga, tak boleh. Itu perjanjian saya dengan Facebook, TikTok dan juga Instagram. Kalau tidak, nanti dia masuk dalam segmen iklan. Susah pula saya nanti, saudara. Kena bayar. Dan saudara boleh hubungi saudara Nizam di talian 09435-1203 untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya mewawarkan produk teman-teman kita di halaman e-commerce, saudara. Baik saudara, dalam hidup ini kita perlu ada panduan. Jadi saya bukan seorang ustaz, tetapi bila teman-teman menghantar kiriman, saya lihat ada perkara-perkara yang wajar ataupun sesuai untuk kita hayati bersama. Kerana sebenarnya saudara, terdapat dua bisikan hati manusia. Bisikan yang mengajak kepada kebaikan, ia berpunca daripada malaikat mulhim, dan ajakan kepada kejahatan berasal daripada syaitan. Ajakan kepada kebaikan dinamakan ilham, manakala ajakan kepada kejahatan dinamakan was-was. Bisikan inilah yang seringkali mempengaruhi hati kita, saudara. Semuanya bermula dengan bisikan hati. Dengan kaedah ini jugalah syaitan menyusup untuk mendorong manusia melakukan kejahatan. Saudara harus ingat, saudara, bisikan syaitan itu amat licik. Ada kalanya ia mengajak kita kepada kebaikan, tetapi ajakan tersebut umpama untuk memancing kita untuk melakukan kejahatan. Contoh, syaitan mengajak seorang itu melakukan banyak amalan sunat dengan meremehkan amalan wajib. Ada orang yang berqiyamulai dengan menunaikan solat sunat, tetapi lewat untuk bangun menunaikan solat subuh. Itu antara contohnya, saudara. Ada orang yang istiqamah berpuasa sunat, tetapi lidahnya masih suka mengumpat. Jadi boleh jadi semua ibadah sunat diperalatkan oleh syaitan untuk menyeret manusia ke lembah mazmumah, seperti riya, ujub dan suma'ah. Padahal menghindari sifat mazmumah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat, saudara. Ibadah mesti dilakukan dengan penuh rasa kehambaan, saudara. Bila kita sujud tu, saudara, kita ingat bahawa kita tunduk. Kepala kita yang mula ini kita tunduk kepada Allah SWT. Jadi sekiranya ibadah menghilangkan rasa kehambaan itu, maka itulah pertandanya seseorang telah terkena tipu daya syaitan. Begitu juga sekiranya seorang itu tergopoh-gapah dalam melakukan kebaikan, ia petanda datangnya daripada bisikan syaitan. Macam kita semayang, nak cepat saja, nak tinggalkan tikar semayang. Itu juga antara bisikan syaitan, saudara. Sebab itulah
Islam melarang sikap tergesa-gesa walaupun ketika kita hendak melakukan kebaikan. Jangan tergesa-gesa, buat dengan tenang. Saudara, sebab itulah Islam pun ada juga minta kita menghargai masa. Dalam Al-Quran ada menyebut, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Jadi saudara, janganlah kita rugikan diri kita, kita mengabaikan waktu. Jadi kita hayati satu persatu. Bila buat baik, bila kita solat, lakukan dengan tenang dan fikiran kita lain tidak ada. Penghambaan diri kita. Kita ini ingat saudara, hamba Allah. Baik saudara, kita santun pula mutiara kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya, sifat manusia itu selalu mencela dan susah untuk memaafkan. Sedangkan dia sendiri selalu bersalah. Oleh itu insaflah. Allah merupakan zat yang selalu memaafkan dan tidak pernah mencela hambanya yang berbuat salah. Kita kalau buat salah ni, kalau sama manusia ni kita lari. Tapi kalau dengan Allah SWT, lagi kita rapat mohon keampunan. Itu dua perbezaan antara kita dengan pencipta kita, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata untuk kita saling berpesan-pesan, saling mengingat-ingat antara satu sama lain. Pesanan saya hanya saya tumpukan kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau pimpinan negara berbelanja wang negara tanpa had, maka negara kita menuju kemuflisan, saudara. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-29 countdown kita. Wujudnya kerajaan perpaduan yang berjanji berusaha untuk menangani derita rakyat. Ini hari yang ke-29 daripada 100 hari yang kita tetapkan untuk menilai sejauh mana berjayanya kerajaan perpaduan ini menangani derita rakyat, saudara. Dan bicara kita malam ini tajuknya adalah rasuah politik. Sabar dulu saudara, sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan rasuah politik. Kita santun dulu pantun Pak Nazil yang tinggal di Perlis, hari-hari menghantar perkongsian pantun untuk kita yang penuh dengan sindiran, teguran dan juga panduan, saudara. Menurut Pak Nazil, hari berkabut menyeka mata, tiba-tiba disapa $4. Asyik berebut kuasa dan harta sampai terlupa suruhan Allah. Jadi kita asyik berebut kuasa, berebut harta, kita lupa pada tuntutan dan suruhan Allah SWT. Menyeka tu maksud Pak Nazir lah menggosok mata atau menyapa mata. Saya suka dengan Pak Nazir ni, dia akan memberi penerangan apa yang dimaksudkan dengan menyeka. Ya, hari berkabut menyeka mata, dia gosok mata, tiba-tiba disapa oleh $4. Asyik berebut kuasa dan harta sampai terlupa suruhan Allah. Jangan begitu, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, jatuh berdebab di tempat parkir, terlanggar penyapu, apakan daya. Orang lembab untuk berfikir, sudah ditipu, masih percaya. Orang yang lembab berfikir ni, walaupun dia ditipu, tapi masih lagi percaya. Itulah keadaan kita, saudara, kadang-kadang. Jadi jangan jadi orang yang lembab. Parkir, kata Pak Nazir, adalah tempat letak kereta. Biasalah, bahasa Inggeris, pinjaman, parking. Jadi kata Pak Nazir, orang yang lembab untuk berfikir, akhirnya sudah ditipu pun masih percaya lagi. Berhati-hati, saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang penuh dengan panduan dan juga peringatan kepada kita. Saya masih lagi memberi peringatan kepada anda semua. Bagi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa saja channelnya, saudara, berkali-kali saya katakan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saudara, begitu juga jika anda menghantar kiriman di halaman saya ini, saudara, gunalah bahasa yang baik. Saya minta janganlah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika anda melakukan kesalahan, itu tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan mahupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini pencerahan politik hanyalah sekadar informasi.
Saya sekadar memberi informasi apa yang perlu saya bagi tahu. Saudara, tidak ada niat lain, saudara. Dan kalau ada saya punya pandangan ataupun ulasan, kita mesti berpijak pada prinsip kita mesti bersetuju. So Jackman, we must agree to disagree. Ya, dia kata saya berani berkata benar. Memang saya hanya menyatakan yang benar, saudara. Dan dalam persoalan ini, saudara, jangan kita salahkan orang. Andainya anda nak menyantun saya, gunalah bahasa-bahasa yang baik seboleh mungkin. Ingat, saudara, kita warga cinta damai, sentiasa menyantuni setiap persoalan, setiap permasalahan secara harmonis, saudara. Ya, saudara Azidah Abdul Hamid, saudara DGC Fa Rabudin Pasca Right, saudara Badrul Abdullah. Begitu juga dengan Syasya, terima kasih kerana bersetuju dengan saya. Saudara Abdullah Manap, saudara Abdullah Bakar dan teman-teman yang lain. Baik, saudara, laporan yang saya terima hari ini agak menggusarkan. Tadi saya dah memberi laporan ada penurunan tentang COVID-19. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nurhisha Abdullah, terdapat 2 varian COVID-19 yang menular di China telah pun ditemui dan dikesan berada di negara kita. Ini saya minta saudara harus berhati-hati. Kita harus menjaga kebersihan kita. Jadi menurutnya setakat 31 Disember 2 hari lalu, terdapat sebanyak 4,148 kes yang dijangkiti dengan BA5.2 dan 3 kes yang dijangkiti dengan BF.7. Walau bagaimanapun, belum ada data yang dapat mengaitkan peningkatan kes kemudaratan atau kematian dengan varian BA5.2 dan BF7. Situasi ini, saudara, menurut Tan Sri Hisham, akan disemak dari masa ke semasa apabila terdapat sebarang perubahan yang ketara yang seterusnya memerlukan perubahan dalam strategi kesihatan awam. Perkara ini akan diumumkan dengan segera oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kepada semua negara anggota WHO serta penduduk secara am. Jadi, menurut Dr. Hisham lagi, kedua-dua varian berkenaan merangkumi lebih 80% daripada varian yang menular di China pada saat ini, saudara. Kedua-dua varian itu tergolong sebagai sub-lineage Omicron BA5 dan belum digolongkan sebagai lineage under monitoring LUM. Bagaimanapun, kedua-dua varian BA5.2 dan BF.7 dipercayai boleh menyebabkan jangkitan semula atau mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi disebabkan oleh bilangan kes yang tinggi di negara China. Sebab itu kita mengharapkan agar pihak kerajaan, kalau boleh, bukanlah nak tutup pintu semata-mata sepenuhnya, saudara. Kita tutuplah pintu kita ini daripada menerima kemasukan daripada warga China untuk menyelamatkan warga kita supaya penularan COVID-19 ini dapat kita putuskan. Itu saja, saudara. Baik, saudara. Hari ini hari ke-29 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Cuma saya terkejut juga menerima laporan daripada Usaha Malaysia. Dan ini mungkin saya harap besok ada penjelasan lagi. Dia tu menurut utusan, pengurusan tanah reserve Melayu di Perak dikesan kurang cekap sehingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 3,214 hektar tanah reserve Melayu di Mukim Jaya Baru dan Sitiawan, tempat saya tu di Manjung, saudara, dipindah milik kepada Mukan Melayu secara tidak sah. Saudara, tindakan itu bertentangan dengan Seksyen 19 Enactment Reserve Melayu 142 dan tidak mengikut Seksyen 419 Kanun Tanah Negara. Itu menurut laporan utusan. Saya mengharapkan agar Yang Amat Datuk Syarani dapat melihat perkara ini. Kalau benar ia melanggar Seksyen 31 mana tadi, Seksyen 19 Enactment Reserve Tanah Melayu ini, kalau perlu kita ambil baliklah. Jangan terus tanah-tanah milik Melayu, tanah reserve Melayu ini terlepas ke tanah bukan Melayu. Ingat, anda berada di anjung kuasa di Sri Perak tu, mestilah mempertahankan warga bangsa kita, saudara. Jadi saya haraplah, ingat, ini amanah. Amanah bangsa perlu dipertahankan. Baik, saudara, saya menantilah kalau ada lagi laporan daripada Usaha Melayu. Cuma saya tengok keadaan ini yang menjadi persoalan. Soal bagaimana tanah reserve Melayu ini boleh terlepas pada tangan orang lain yang bukan Melayu. Ia berlaku di negeri-negeri lain. Sebagaimana yang heboh orang kata di Kedah lah, di Pahang lah, di Johor lah dan sebagainya. Dan kita mengharapkan
agar pengarah tanah dan galian negara kita ini dapatlah menyatukan hati dan tekadnya untuk kita menghuraikan persoalan ini. Kita bukan menuduh, tapi bila ada laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh utusan Malaysia, ini agak mengganggu fikiran kita, saudara. Dalam waktu yang sama, dalam menangani penderitaan rakyat ini, kabarnya kadar tol untuk 2 lebuh raya mulai turun Januari ini, saudara. Ini diumumkan oleh Kementerian Kerja Raya. Penurunan kadar tol di lebuh raya Sungai Besi, itu Bes Raya, dan lebuh raya Kajang Seremban, Lekas, berkuat kuasa jam 12:01 tengah malam tadi. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexandra Nathalinggi, penurunan kadar tol antara 15 sen hingga 50 sen itu dibuat selepas perbincangan dan persetujuan bersama dengan syarikat konsesi 2 lebuh raya itu, termasuklah IJM Corporation Berhad. Jadi, penurunan kadar itu selaras dengan keputusan Jemaah Menteri yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga menteri-menteri yang lain pada 21 Disember lalu. Juga adalah merupakan sebahagian daripada persetujuan penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh raya berkenaan yang telah pun diputuskan oleh kerajaan. Saudara, dalam keadaan begini, kita berterima kasih kepada pimpinan negara untuk mengurangkan kadar tol. Nak kita hapuskan sama sekali, ini akan menyangkut soal undang-undang dan sebagainya. Kita faham. Kerana menurut Datuk Nathalinggi, dia kata melalui penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh itu, kerajaan dapat menjimatkan peruntukan bayaran pampasan yang dianggarkan sebanyak 1.978 bilion ringgit, saudara. Harap-haraplah wang-wang begitu dapat digunakan untuk membangunkan pembangunan negara kita, saudara. Dalam waktu yang sama, saya terima kasih. Dah puasnya kita balun Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Hari ini saya mendapat penjelasan dan saya berterima kasih bahawa beliau telah pun turun melaksanakan impian rakyat di mana Bakul Rahmah bakal diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, dan ini disambut baik oleh pelbagai pihak, termasuklah tuan punya supermarket dan sebagainya. Menurut Datuk Seri Salihuddin Ayub selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, beliau telah pun mengadakan perbincangan dari hati ke hati bersama CEO 99 Speedmart, iaitu Encik Lee Tiam Wah. Ini adalah tujuan untuk menjayakan satu lagi program baru KPDN, iaitu Bakul Rahmah, yang berasaskan pada kasih sayang khas untuk mereka yang paling memerlukan di kalangan B40. Jadi pertemuan ini akan disusuli, akan diadakan lagi berperingkat demi peringkat apabila beliau selaku menteri bertemu dengan tuan-tuan punya syarikat seperti Giant, NSK dan pelbagai pemilik supermarket yang ada, saudara. Mudah-mudahan santunilah derita rakyat ini secara jujur dan telus. Tahniah dan juga terima kasih Datuk Salihuddin Ayub yang sudah pun mengorak langkah melaksanakan impian sebagaimana yang diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau mahu kerajaan perpaduan ini menangani derita rakyat, saudara. Bagaimanapun, beliau juga turut menjelaskan sepanjang musim Krismas yang lalu sebanyak 3,255 premis perniagaan di seluruh negara telah pun diperiksa. Cuma hanya satu saja yang gagal meletakkan tanda merah jambu, iaitu tanda harga yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Jadi menurut beliau, menurut Datuk Salihuddin, sebanyak 58 pemeriksaan dilakukan terhadap premis, borong dan 3,197 pemeriksaan dilakukan ke atas premis runcit di seluruh negara. Tahniah. Ini yang kita harapkan. Menteri turun ke gelanggang, anak buah turun ke gelanggang, tak perlu nak ambil gambar, tak perlu nak dihebahkan pada media. Buat kerja, rakyat senang. Ingat, matlamatnya adalah untuk menyenangkan rakyat. Itu saja laporan yang perlu saya laporkan berhubung tentang kerajaan perpaduan menangani derita rakyat. Kita masuk segmen politik. Segmen politik lain saya tak adalah. Macam-macam cerita kita dengar, saudara. Semalam saya berbicara soal tentang langkah London. Tetapi hari ini saya tengok, saya geleng kepala. Kerana tular dalam media sosial ditulis oleh sahabat saya, Datuk Lokman Adam, tentang kisah
rombongan Makcik Kiah. Rombongan Makcik Kiah berada di Kota Raya Surabaya bersama dengan 54 orang ketua UMNO cawangan dalam bahagian tenggara di Johor, pimpinan Datuk Adham Baba, itu mantan Menteri Sains dan Teknologi. Menurut catatan saudara Datuk Lokman Adam, dan gambarnya tersiar, saya nampak memang tarikhnya adalah pada 28 hingga 29 Disember, sekitar dalam 3-4 hari yang lalu, dengan kata-kata pada tulisan panjang tu saudara, welcome to Surabaya / Malang, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jadi kata Datuk Lokman, kalau saya dedahkan tentang aktiviti melakukan rasuah politik di kalangan ketua-ketua cawangan ke Surabaya semalam, ada yang mengatakan bahawa mereka itu semua adalah rekaan cerita saja. Jadi hari ini beliau menyiarkan dalam media sosial gambar, itu sedikit je, banyak lagi gambar-gambar yang lain yang dirakamkan dalam program tersebut. Jadi dia kata tidak salah kalau kita mau menghargai ketua-ketua cawangan dengan membawa mereka lawatan dan sebagainya. Tetapi kerana sebenarnya ketua-ketua cawangan ini memang patut dihargai jasa mereka, tugas mereka, lebih-lebih lagi selepas usai pilihan raya umum yang lalu. Cuma katanya agak tak berapa bijak bila dalam majlis sebut ada pula kenyataan agar dikekalkan jawatan ketua bahagian dan minta semua ketua-ketua cawangan, kata Datuk Lokman Adam, untuk menyokong H2O. Syamuddin Tun Sin On lah. Datuk Lokman Adam, Datuk Adham Baba ni memang semua orang tahu adalah antara penyokong kuat H2O. Sebab itu katanya kalau ini berlaku, maka itu dah dikira politik wang. Tambahan pula, dalam rombongan Makcik Kiah tu saudara, ada pula sisa politik H2O. Sama, bagaimana macam mana nak nafikan keadaan itu. Jadi sebab itu beliau mengharapkan janganlah dirosakkan lagi UMNO dengan budaya yang boleh menjahanamkan parti. Biar kita kalah bermaruah, jangan kita menang merasuah. Demikian menurut catatan Datuk Lokman Adam hari ini di media sosial. Saudara, sebab saya menerima juga timbang kawan-kawan, dia kata baru saja Tok Zahid dah kata forgive and forget. Asalkan kumpulan ini tak buat lagi. Jadi baru beberapa lepas Tok Zahid cakap tentang hal ini, puak-puak H2O dah buat hal lagi. Seolah-olah kumpulan H2O ini mahu memperlekehkan apa yang Tok Zahid cakap dalam live beliau minggu lalu. Jadi sebab itu katanya kalau inilah keadaannya, pecat sajalah. Itu permintaan pemain media. Sebagaimana sahabat saya, saudara Raja Anwar Adnan, beliau menghantar kiriman pada saya. Beliau adalah merupakan antara pemain media sosial. Dia kata kabarnya orang H2O bawa ketua-ketua cawangan melancung ke Surabaya. Baru saya Tok Zahid dah kata forgive. Itu balas Saudara Zainal Faizal pula. Ini asalkan kumpulan ini tak buat lagi. Tapi tak berapa hari dah buat hal lagi. Seolah-olah kumpulan H2O ini memperlekehkan apa yang disuarakan oleh presiden parti kita. Dia kata apa yang beliau menyatakan dalam live, tapi seolah tidak didengar. Itu keadaannya. Sebenarnya saudara, saya nak berpesanlah kepada pimpinan ketua bahagian khususnya. Ini saudara, ini untuk warga saya, sebab saya orang UMNO, warga UMNO. Saya kata ketua bahagian ni berhentilah untuk berkempen memenangkan orang itu, orang ini. Cukup-cukuplah. Sebab musim pilihan raya dah habis. Nak tunggu pilihan raya, tunggu lagi 4 tahun lagi. Atau berlaku kematian. Tak semestinya sekarang ni kita asyik berpolitik. Banyak perkara yang perlu kita lakukan untuk menangani kehidupan rakyat. Ini perlu dilakukan, bukan asyik berpolitik, politik. Katanya ada pula duit sekarang ni ditabur bagai nak rak, saudara. Malahan dapatan saya, ini kabarnya lah saudara, sampai peringkat bawa mesin kira wang. Dan kereta itu berlaku di berhampiran dengan Hotel Sari Pacific. Itu kata teman saya. Dia kata, you kena tahu, ada orang ini menjadi wakil orang-orang tertentu. Bukan lagi sampai peringkat ini sampul putih. Bawa mesin kira duit. Kira ambil. Kira banyaknya duit saya kata.
Jadi ini keadaan saya. Dan saya difahamkan terdapat sekitar 50 ketua bahagian terlibat. Di mana sebenarnya kalau 50 ketua bahagian yang mendapat komimah politik ini, kita nak tanya ahli-ahli peringkat bahagian dapat apa? Jadi mereka mengembungkan tembuluk mereka dan ahli-ahli akhirnya digula-gulakan dengan macam-macam slogan, berjuang demi agama, bangsa dan tanah air, berjuang untuk lestari UMNO. Tapi dia collect. Kalau dah kira bawa mesin kira-kira. Aduh, bawa mesin kira. Bukan kalkulator saya. Mesin yang kira duit tu. Saya dengar begitu, ya ke? Saya kata, ya. Dia kata, ada. Tapi kita tak dapatlah dibuktikan, tak ada gambar. Ini keadaannya. Dan keadaan begini, saya kata, jadi ketua bahagian ni, sebenar-benarnya yang jadi mak sakau ni ketua bahagian. Mereka sakau duit pemimpin tertentu. Asyik-asyik muka-muka itulah juga yang akhirnya bila dah dapat duit minta supaya presiden letak jawatan. Itu muka-muka inilah. Apakah mereka dibayar untuk mewujudkan onar dalam parti UMNO itu sendiri? Ini keadaannya, saudara. Saya harap ahli-ahli perangkat Kak Romli tengok orang macam ni tak payah dipilih lagi. Tak perlu lagi kita lantik mereka sebagai ketua bahagian. Sebab mereka ni tak ada lain. Kerana mereka memikirkan diri mereka. Asal usul mereka kita tahu. Bukannya senang lenang. Bila dah jadi ketua bahagian, buat rumah besar-besar, dapat projek itu ini, dapat komimah. Kalau dah bawa sampai mesin mesin tunai tu, kira tu bu, itu dah kira melampau lah bagi saya. Jadi ini sekadar sebab itu kita dengar, saling kita dengar orang bercakap Zahid kena letak jawatan. Ini menyuarakan kehendak orang tertentu. Bagaimana saya katakan semalam tentang langkah London. Itu benar, bukan tak ada dua orang naib Presiden UMNO dilaporkan, saya dapat tahu berada di London. Tarikh exactly saya tak dapat tahu, tapi berada di sana. Kebetulan waktu itu Tan Sri Muhyiddin juga berada di London. Saya mengharapkan mudah-mudahan saya mengharapkan mudah-mudahan bukanlah ada pertemuan, mereka hanya sekadar bercuti. Tak apalah. Ambil angin, ambil kelegaan, bercutilah, berehatkan minda, fikirkan bagaimana untuk menyantuni masalah rakyat. Bukan untuk menyantuni atau untuk menjatuhkan orang itu dan orang ini. Saya dah bagi tahu saudara, mereka memang tidak senang. Saya tengok masih lagi tak habis-habis. Isu lain tak ada, nak menjatuhkan Presiden UMNO, nak jatuhkan kerajaan. Macam kita dengar lah. Saranan Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim tak boleh kekal lama. Orang PAS pun kata begitu. Untuk tujuan apa? Tak henti-henti mencerca di saat pimpinan negara mahu menangani derita rakyat. Jadi dalam soal gini sekarang ni saya nak bertanya, dalam kehadiran pada 11 hingga 14 Januari nanti, saudara, bukan lama pun, dalam 9 hari dan tempoh 9 hari lagi, berapa banyak pula lagi sampul putih nak berterbangan. Jadi saya harap warga UMNO yang datang menghadiri Perhimpunan Agung UMNO kali ini intai. Kalau ada, ambil catat siapa yang bagi. Yang saya hairankan kadang-kadang mereka yang tukang bawa cai, tukang bawa bini sampul ini bukan orang UMNO pun. Mereka menjadi alat. Janjinya bagi ke orang ni supaya melakukan onar. Jadi saya haraplah agar pimpinan Majlis Tinggi UMNO yang akan bermesyuarat 5 hari lagi, kabarnya 6 hari lagi, harus memikirkan juga tindak tanduk kemungkinan adanya mereka melakukan serangan ataupun buat onar dalam perhimpunan kita. Dah sudahlah. Terima hakikat UMNO dah ruyuk. Kalah dalam pilihan raya yang ke-15. Sekarang ini harus diusahakan bagaimana upaya untuk menyatukan kita balik. Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata dia forget and forgive. Tak ada masalah pada dia. Jadi kemurnian jiwanya itu haruslah disambut dengan baik hati. Berhentilah untuk melakukan onar. Itu ceritanya saya. Tapi sekarang ni saya tengok juga saya dalam media sosial ada yang tukang menulis. Punyalah hebat analisanya. Ini mereka bukan ahli UMNO pun. Ni Mak Bengali ni. Dia bukan ahli UMNO. Tapi bercakap seolah ahli UMNO, seolah dia tahu segala-galanya.
Engkau bukan ahli UMNO, macam mana kau nak bercakap soal UMNO di peringkat akar umbi? Kamu membayar andaian. Dan ahli UMNO boleh percaya pula orang macam ini. Sebab saya tengok live-nya, ada yang 20,000, 30,000. Artinya mereka menyantuni, mereka melihat. Jadi kita nak dengar buat apa? Orang bukan UMNO bercakap tentang parti UMNO dan mengkritik UMNO. Mereka memanglah benci pada UMNO. Mereka memanglah nak menjatuhkan pimpinan UMNO. Itu keadaan saya. Jadi yang kita ikut ni lalu dengan orang buat apa? Saya tengok dengan bahasa mengikut faktor undang-undang lah. Halo, ahli UMNO dah tahu berapa ramai ketua-ketua bahagian, berapa ramai pimpinan peringkat bahagian, jawatan bahagian yang latar belakangnya ilmu undang-undang. Tak payah nak ajar. Itu keadaan saya. Saya kadang-kadang kalau macam Datuk Lokman tu dia orang UMNO. Sarah Ismi, dia orang UMNO. Raja Adnan, dia orang UMNO. Saudara Zamil Ibrahim, dia orang UMNO. Biarlah dia bercakap soal parti dia. Yang ini nama-nama yang malas saya nak sebut. Dia bukan orang UMNO pun, saudara. Tak payah nak stress, tak payah kita layan. Saya hairanlah ini. Dia orang mendapat upah, dapat bayaran. Kita pula terperangkap dengan permainan mereka. Dan saya nak bagi tahu pada saudara. Sebenarnya, masih lagi orang tak faham. Kenapa saya berusaha untuk mempertahankan Presiden UMNO? Kenapa? Kerana saya meyakini kalau bukanlah Datuk Zahid Hamidi yang menerajui pimpinan UMNO ini, usaha untuk merobohkan, untuk mengusir keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli kabinet yang berada di anjung kuasa Seri Perdana ini akan berlaku. Banyak orang tak faham. Dia kata, mana boleh begitu kalau orang ni jadi presiden? Saudara kena ingat, kalaulah sesiapa saja yang menjadi presiden kepada parti UMNO, yang saya katakan mereka akan bawa UMNO ini untuk dilacurkan kepada pemimpin-pemimpin tertentu untuk menghancurkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan ini, saudara. Dia mudah saja. Seorang presiden UMNO, dia dengan otomatisnya, secara otomatis menjadi pengerusi Barisan Nasional. Bila dia memegang jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional, dia boleh membuat keputusan sama ada mau meneruskan sokongan ataupun menarik sokongan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kena jelas sebab semua ahli-ahli parlimen yang bertanding di bawah tiket Barisan Nasional, termasuklah Datuk Zahid Hamidi sendiri pun, ada aku janjinya bahawa mereka harus akur kepada keputusan Presiden UMNO, iaitu pengurusi Barisan Nasional. Dan dengan adanya surat ataupun perjanjian itu, tidak memungkinkan mereka ini boleh dikenakan tindakan. Tindakan itu lompat parti. Artinya ini berlaku secara en blok. Kalau 30 orang ahli parlimen UMNO Barisan Nasional tarik sokongan, apa nak jadi pada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tentulah rapuh. Daripada 148 tarik 30, tinggal 118. 118 cari duit 300-400 juta, 400 juta ke 500 juta ke, bayar pada beberapa orang ahli parlimen yang lain yang bukan daripada UMNO Barisan Nasional. Tak ramai pun, mesti 10 orang saja, saudara. Tinggal 108, jatuhlah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini matlamat mereka. Mereka mahu dihuyupkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kerana mereka diburu ketakutan. Ini persoalannya. Mereka buru ketakutan. Saban hari Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau serius untuk menangani dan membongkar satu persatu segala salah laku yang mereka lakukan. Kita warga cinta damai, rakyat seharusnya berlapang dada dan berterima kasih kerana keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu membongkar setiap acuan politik mereka yang mengkayakan kroni, mengkayakan orang tertentu, mengkayakan diri mereka sendiri. Dan ini perlu dilakukan. Kita mahu membersihkan negara kita daripada elemen KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Ini yang perlu kita lakukan agar pelabur datang kembali pada negara kita dan memakmurkan kembali ekonomi negara. Itu matlamatnya, saudara. Kalau anda tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membongkar saban hari, isu macam-macam isu dah timbul. Kalau kita juga memandang sipi atau memandang apa-apa ini dengan sinis, usaha yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini
Kita tidak jujur pada diri kita dan tidak jujur pada rakyat. Ini yang saya nak bagi tahu saudara. Sebab itu, kita harus mempertahankan keberadaan Datuk Sri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Orang lain matlamatnya lain tak ada, saudara. Boleh dikira lah 4-5 orang yang bercita-cita besar nak jadi Presiden UMNO. Lain matlamat tak ada. Hanyalah dapat rampas kursi Presiden UMNO, rampas pengurusi Barisan Nasional dan berlakulah langkah syaratan 2 sebagaimana yang berlaku dulu. Sebab itu saya dengar juga Datuk Lokman mengatakan sebab itu adanya kumpulan baju hitam, adanya langkah pertemuan di Jakarta dan semalam Datuk Lokman mengatakan ada pertemuan di Surabaya. Bila dalam ucapan itu katanya supaya kita harus meletakkan H2O sebagai presiden, ada bunga-bunga. Sebab itu saya katakan Datuk Sri Zahid cukup-cukuplah berlapang dada ni. Kalau perlu ambil tindakan, ambillah tindakan. Jadi sekarang ni kita risau. Sebab kalaulah suasana politik tidak menentu, kalau kita masih lagi tidak mempunyai kestabilan politik, tidak mungkin ada pelabur nak datang. Tidak mungkin masalah yang kita akan depani. Tahun ni sekarang 2023 saudara. Kita baru hari pertama. Jangan lupa bahawa dunia sudah melihat. Dunia juga meramalkan bakal berlaku suasana politik yang tidak menentu. Akan berlaku suasana ekonomi yang agak mewudum. Masalah ini bekalan makanan. Dan kita dah dengar apa yang berlaku sekarang ni. COVID mula gelombang ketiga. Kalau kestabilan tidak ada, macam mana kita nak menangani COVID yang gelombang ketiga COVID yang bakal melanda? Kita memerlukan pimpinan yang tegas. Jadi kalau kata tutup pintu, kita tutup pintu. Tak adalah rakyat nanti terkurung balik. Itu keadaan saudara Sameja. Buang yang menyusahkan parti, utamakan kesihatan negara. Itu yang paling penting. Saya setuju dengan saudara. Saya bukan benci pada mereka, tidak. Tapi mereka melakukan onar. Sahabat malam saya mengatakan, cukup-cukuplah. Bukan ramai pun 50 ketua bahagian ni yang mendapat bayaran bulanan. Kabarnya daripada orang-orang tertentu. Yang matlamat mereka lain tak ada. Hanya untuk mendapat kuasa. Dapat kuasa ini, tarik kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka jatuhlah keadaan yang menjadi impian rakyat. Rakyat mendambakan suasana supaya negara kita aman kembali. Saya melihat saudara, hari ini saban hari orang bercerita. Lain tak ada. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak betul. Gagal. Kerajaan perpaduan gagal. Baru 29 hari saudara. 29 hari. Bukan 29 bulan. 29 hari baru. Dan sudah pun ada bunga-bunga yang kita nampak. Usaha yang dilakukan. Di samping itu beliau mula mengorak langkah untuk membongkar satu persatu. Saudara ini restoran Jom Sate. Ini pejabat tempat Datuk Lokman. Dia kata Isyamuddin Hussein ni tabur duit tiap-tiap bulan. Saya tak ada bukti. Saya tak boleh nak cakap benda begitu saudara. Kalau saya ada bukti memang lunyai saya kerjakan. Cuma dengar-dengar cakap saudara. Tetapi bagi saya ragu. Saya ragu benda ini mungkin benar. Sebab nampak sangat macam tak ada orang kata tak ada full stop, tak ada noktah. Saban hari kita tengok, lain tak ada, serang Datuk Zahid Hamidi, serang Datuk Seri Anwar Ibrahim, serang kerajaan perpaduan. Lepas itu mewujudkan naratif yang bukan-bukan. Bersama dengan Anwar Ibrahim, maka UMNO ini akhirnya dia kata apa, antara ayat-ayat gunakan tu, menggadai maruah UMNO untuk bersama dengan DAP. Saya dah bagi tahu. Nak kita harap pada MCA tinggal Batu Nensan 2 kursi saja. Mau bahawa MCA bukan lagi mewakili masyarakat orang Cina. Nak harap pada MIC 1 tukar KL ditapah. Saudara. Jadi sekarang ini terbukti parti DAP mereka mempunyai sokongan daripada warga mereka. Di sinilah saya katakan faktanya ataupun prinsip perkongsian kuasa. Dia dah rakyat dia sokong dia. Duduklah kita bincang. Dan apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi, dia kata kita berbincang. Asalkan prinsip yang termaktub dalam perlembagaan dipertahankan. Nak kita katakan DAP ni merampai today ni, siapa macam berlaku di Perak. Pemimpinnya Melayu. DO Melayu. Pengarah tanah Melayu. Tapi bagaimana 3,000 hektar tanah boleh lepas tanah reserve Melayu.
Nak kita katakan, bekerjasama dengan DAP, gadai Melayu. Itu bukan gadai ke? Ini bukti-bukti nyata, saudara. Jadi sebab itu sekarang ni kita nak menyantuni. Sebab itu saya menyangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membongkar semua ni. Jadi sebab itu sekarang ni saya tak ambil pot lah, saudara. Soal kumpulan baju hitam ke, soal langkah Sheraton ke, soal langkah Surabaya, langkah Jakarta, langkah London. Saya tak mau ambil kisah. Yang saya ambil kisah bagaimana huntung nasib rakyat. Seandainya suasana politik masih belum dapat ditenteramkan. Itu yang saya katakan. Saudara Khairul Azman, PAS dan Bersatu pernah cium DAP, okey pula. Ini saya tak mahulah untuk mengata parti orang. Bukti nyata memang dah ada. Tapi apa yang dilakukan? Tok Lebay, dia kata bahawa UMNO ini sudah mereput. Tak apalah. Katalah, itu hak anda. Saya tak maulah mengata dan sebagainya. Tetapi yang saya hairankan, orang dalaman UMNO mudah boleh diperdaya oleh 4-5 orang ni yang matlamat dia untuk menggapai kuasa. Ada yang kalah dalam pilihan raya. Dah kalah, sudahlah. Dan mereka tidak lagi terpilih sebagai calon. Sudahlah, nak marah pasal apa? Saya nak bagi tahu sekali lagi pada anda semua. Dulu, sebelum pilihan raya, bergeduduk, semua tuntut Zahid Hamidi mesti menunaikan janjinya untuk menurunkan calon-calon daripada UMNO, Barisan Nasional, 80% muka baru. Jangan lupa saya, ini tuntutan kita. Kita menuntut, Datuk Zahid ikut kehendak akar umbi. Jadi, lantiklah orang ni. Jadi, orang ketua-ketua bahagian ni marah. Kerana mereka tak dapat calon. Mereka lakukan sabotaj. Bila kalah, Zahid kena berhenti. Apakah kesalahan itu diletak di bawah Zahid Hamidi? Ini persoalan yang saya nak tanya pada saudara. Semalam pun saya dah cakap. Kita minta 80%. Pilihan raya di Melaka, 70%. Alhamdulillah, menang. Pilihan raya di Johor, 75%. Menang. Alhamdulillah. Tak ada pula puji-pujian. Oh, ini satu tindakan yang benar dilakukan oleh Presiden UMNO. Bila datang pilihan raya umum, diambil keputusan 80%. Muka-muka baru, terdiri di kalangan pemuda, terdiri di kalangan wanita, terdiri di kalangan puteri. Dan mereka teknokrat yang bekerja, yang pernah ada jasa pada negara, dicalonkan sebagai muka baru. Bila mereka bertanding, mereka disabotaj oleh pimpinan bahagian. Wang tak sampai. Ada pula sampai duit daripada pihak sebelah sana. Dapat duit ni bukan untuk kerja, tak apa. Pastikan pengundi bersih tak diturunkan. Pengundi-pengundi putih tak payahlah kerja sangat. Dan akhirnya apa jadi? UMNO ruyup. Tinggal 26 kursi. Bila dalam keadaan itu berlaku, salah Zahid Hamidi. Apakah menurunkan calon-calon muka baru ini satu kesalahan? Setelah beliau mengikut kehendak akar umbi. Ini persoalan saudara. Jadi kalau saudara juga bersama dengan orang begitu, bersama dengan mereka yang menuntut Zahid Hamidi letak jawatan kerana kekalahan ini, anda juga sudah menolak cakap-cakap anda. Malu pada diri sendirilah. Kita harus bertanggungjawab, saudara. Sebab itu saya katakan semalam, dan hari ini saya katakan, kita warga UMNO harus bertanggungjawab atas kelalaian, kealpaan dan kedangkalan kita menerima hujahan-hujahan orang yang bukan-bukan sehingga kita terlena dan alpa. Akhirnya calon-calon UMNO ruyup seruyup-ruyupnya. Cuma Allah SWT memberikan sekali lagi peluang. Apabila waktu saat nak bentuk kerajaan, tiba-tiba ditutup pintu hati Tan Sri Muhyiddin untuk tidak menerima saranan tuanku perdamaian antara Parti Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Bila ini berlaku, terpaksalah dialihkan kepada UMNO. Yang memang dengan 30 kursi saya UMNO Barisan Nasional, saudara. Kita harus meraskui kalau kita sebagai penumpang. Tapi dah ditutup pintu hati Tan Sri Muhyiddin kerana kesombongannya, tak mau dia nak jadi Perdana Menteri juga. Maka wujudlah kerajaan perpaduan berasaskan kepada 112 kerusi parlimen. Dan selepas itu barulah datang parti-parti yang lain. Jadi dalam asas ini kita kena bersyukur pada Allah SWT. UMNO masih dilihat relevan. Walaupun kalah. Ini yang saya katakan tadi, kita kalah, kita bermaruah. Kita tidak korup. Kita tidak mengambil
melakukan rasuah politik. Kita tak apalah, kita terima kuasa Allah SWT. Jadi kita bersyukur. Cuma sekarang ni saya nak bagi tahu pada teman-teman. Ada juga kalangan teman-teman menghubungi saya, dia kata Datuk Syed Hamidi sekarang ni sombong, nak jumpa pun susah. Dia baru 29 hari jadi Timbalan Perdana Menteri. Biarlah dia laksanakan dulu, memahami tugas tanggungjawab. 4 tahun beliau tidak berada dalam kerajaan. Jadi biarlah dulu dia nak lantik siapa-siapa orang dia, nak jadi susah politik, nak jadi susah akhbar, nak jadi pegawai khas dan merencanakan satu kepimpinan yang baru untuk menangani masalah warga desa, orang Melayu di luar bandar. Bagilah dia peluang. Apakah kerana anda baik dengan dia sepanjang 4 tahun itu? Adalah kawan-kawan bagi tahu dengan saya, kadang-kadang jual hati lah, Tok, kenapa? Saya tanya. Dia kata sekarang ni susah nak jumpa. Memanglah, dulu dia tak ada apa-apa jawatan. Dulu dia duduklah dekat Ibu Pejabat UMNO. Tapi kalau saudara merasakan anda sahabat karib, masa perbicaraan di mahkamah pun tak ramai pun yang datang. Sekarang ni berduyun-duyun. Jadi saya katakan bahawa anda tidak ikhlas. Kalau anda dulu menyokong, sokongan anda tidak ikhlas kerana anda mengharapkan sesuatu. Kena ingat, sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu, waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia kalau silap pun Datuk Najib boleh cover. Tapi sekarang ini dia tak boleh melakukan kesilapan. Dia perlu berhati-hati kerana pimpinan negara Datuk Seri Anwar Ibrahim datang dari Pakatan Harapan. Beliau kita ni daripada Barisan Nasional yang sifatnya hanya sekadar penumpang. Ini kena terima hakikat, saudara. Dan kita perlu hayati kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri. Beliau tidak mahu lagi melihat agihan projek kepada kroni. Tidak mahu lagi adanya projek-projek yang dianugerahkan secara runding terus. Dah tak boleh. Jadi marah. Kenapa? Kerana Datuk Zahid tak boleh suruh hantar surat, tak boleh sign surat nak jumpa. Dah tak boleh buat macam mana. Itu dasar baru, saudara. Saudara Haikal. Betul lah, walaun tit. Saya melihat kadang-kadang sekarang ni, saudara. Saudara Ibrahim Din di TikTok, saudara Azhar. Jadi saya merasakan bahawa mereka tidak ikhlas dalam perjuangan. Kalau betul-betul ikhlas, saya cakap terus-terang, saudara, dah 29 hari. Belum seketika pun saya duduk berpeluang untuk berbual macam dulu, minum secawan kopi bersama dengan Presiden. Tak ada. Sebab saya katakan biarlah. Untuk apa saya nak jumpa? Ini nak jumpa, nak minta sign, minta tanda tangan ni, ada projek. Dan ada pula mengatakan kepada saya bahawa saya dah buat projek saya dulu masa runding terus apa semua tu, kerajaan Datuk Ismail Sabri, kerajaan Tan Sri Muhyiddin semua dah lulus. Saya nak buat, tapi sekarang ni dikaji semula, minta tolonglah. Saya kata macam mana nak tolong? Sebab arahan Perdana Menteri mengatakan semua projek runding terus hendaklah ditangguhkan dan dikaji semula. Saya dah bercakap semalam, saya dah bercakap kemarin, saya dah bercakap 2 hari lepas. Saya kata kalau anda ikhlas, pergilah jumpa dengan menteri. Mengadu hal, saya nak bagi tahu yang berhormat, ini projek saya dapat dulu. Harganya sekian-sekian banyak. Saya sanggup untuk memotongkan kerana sepatutnya yang ini portion ini adalah habuan untuk menteri yang menandatangani. Jadi saya nak buat, tapi harganya bukanlah harga itu, harga kurang, banyak kurang ni. Saya tidak yakin menteri tak boleh membantu. Tapi jangan pula offer pada menteri itu pula. Itu keadaannya, saudara. Dan mereka dengan senang hati akan membantu. Sebab mereka nak menangani derita rakyat. Bagi tahu, saya dah berapa lama, 4 tahun kita baru nak start projek, sekarang tak dapat dah sekarang. Sebab nak dirunding balik. Saya sanggup lah. Cuma saya yakin mereka ni semua sebenarnya sekarang ni takut. Takut kerana bila dah cerita dengan menteri, maka BPR akan sampai. Kaki tangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan sampai. Nak tahu betul tak betul ada ini. Maka terbongkar cerita. Pak-pak menteri juga akan diseret ke mahkamah. Ini keadaannya saya nampak, saudara. Jadi lepas itu tiba-tiba nak marah pada menteri. Nak marah pada Datuk Anwar Ibrahim. Tak boleh lah, saudara. Pernah tak dapat jumpa Datuk Zahid. Marah pula. Apa halnya? Saudara Badrul Hisham, lantikan Datuk Megat Zulkarnain sebagai Sekpol Datuk Zahid Hamidi adalah tepat. Saya bersetuju itu terpulang, saudara. Itu saya bersetuju. Itu cita rasa beliau. Takkan kita pula nak mendominasikan pemikirannya.
Selalu saya bagi tahu kepada kawan-kawan saya kata, kita ni menganggap dia sebagai Presiden UMNO ni, label kita macam mana? Anda membantu beliau selama 4 tahun bersama Datuk Zahid ni, apa matlamat anda? Apakah anda bermatlamatkan kalau dia naik, maka anda dapatlah jawatan? Nyatakan, tulis surat, yang Muhammad Datuk Seri, kalau boleh saya tak ada kerja, minta kerja begini. Itu sepatutnya. Oh, tak adalah saya cakap begitu, saya bukan nak jawatan. Habis, apa anda nak? Anda nak wang. Artinya anda tidak ikhlas. Sepatutnya dulu jumpa dengan Datuk Zahid. Datuk Seri, saya boleh bantu you. You boleh jadi jabat timbalan Perdana Menteri. You boleh dapat balik jawatan. Tapi dengan syarat, ini harganya. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terpulanglah, dia nak terima tak terima. Mereka kata kat saya, kalau gitu memang kena berlangkung. Datuk Zahid, tahu pun. Artinya anda tidak ikhlas pada diri. Kita menyokong UMNO ini kerana kita yakin UMNO adalah satu perjuangan yang dibawa oleh Datuk Zahid sebagai presidennya. Dan kita pula terperangkap dengan cakap-cakap orang yang di luar UMNO yang menuduh kita. Memanglah mereka tuduh kita sehari siang malam. Apa masalah anda ni? Macam sekarang ni, kita dah okey bersama dengan Parti Keadilan, bersama dengan Parti Amanah, bersama dengan DAP, ceasefire, berhenti untuk mencerca sama kita. Kita adalah sebuah kumpulan menyatu hati. Kalau nak dilihat secara, banyak orang mengatakan pada saya, oh sekarang ni UMNO menggadaikan maruah UMNO Zahid Hamidi kerana bekerjasama dengan DAP. Saya nak tanya, berapa kerat orang DAP dalam kerajaan? 4 orang, saudara. Berapa ramai ahli UMNO yang dengan 26 kursi parlimen tu berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim? 6 orang, saudara. 6 menteri, 6 timbalan menteri. Tak bersyukur lagi. Kalau anda tidak bersyukur, tunggulah azab daripada Allah SWT. Sekadar begini sepatutnya kita bersyukur. Terima kasih. Cuma saya mengharapkan agar menteri-menteri daripada UMNO ni sedar diri. Anda penumpang. Jangan pula gatal-gatal nak sign itu, nak sign ini. Ini saya bercakap betul. Kadang-kadang saya meluat dengan sikap sesetengah ketua bahagian. Telefon saya. Ini kena bagi Datuk Zahid ni apa ni, tak ada langsung nak layan kita. Nak layan apa? Nak layan dari segi nak dapat projek. Projek mana? Bajet belum dibentangkan. Tunggulah 23 bulan Februari nanti. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan projek negara. Baru kita tahu kedudukan ekonomi macam mana. Sekarang ni bila naik saya Zahid Hamidi, aku nak jadi tu, aku nak jadi ni. Hello brother. Itu game dululah. Sudah over. Sekarang ini kita harus ikhlas dan mempunyai integriti sendiri. Berapa kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, beliau tidak lagi mahu melihat adanya projek-projek yang dianugerahkan secara rundingan terus. Ini kena jelas, saudara. Saya nak bagi tahu pencerahan ini kepada warga UMNO. Yang kadang-kadang mereka lupa. Kerana Datuk Zahid ni sebagai timbalan Perdana Menteri, bolehlah tolong. Nak tolong apa? Cukup-cukup dah kita menyeksa beliau. Saya nampak juga saudara waktu beliau jadi Menteri Dalam Negeri dulu. Bukan beliau tak bantu, tolong, sign. Akhirnya, itu yang makan diri dia. Maka dituduh dia korup dan sebagainya. Ini keadaannya saudara. Sekarang ini kita berada bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lestari untuk menangani derita rakyat. Matlamat kita sekarang ni, pertama, perbaiki ekonomi. Kedua, pertahankan bahawa kestabilan politik ini supaya pelabur datang. Dan tidak mahu adanya lagi elemen-elemen korupsi. Cukup-cukuplah orang tertawakan kita. Dan paling penting, kita mahu apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selama hari ini, beliau mahu melakukan rombakan ataupun satu reform. Satu reformasi dalam bidang kehakiman, dalam bidang keadilan. Kerana beliau sering mengatakan undang-undang rimba. Now you dah jadi Perdana Menteri, perbetulkan. Begitu juga dalam kes Datuk Seri Najib. Jangan dibiarkan beliau dalam tu tanpa ada pengadilan yang benar-benar keadilan untuk pengadilan itu. Kita bukan minta supaya dia diampunkan, tidak. Tetapi perbicaraan Datuk Seri Najib ini mesti dilihat adil. Kita mahu orang macam Zeti, orang macam Jolo, orang macam Faizal, saudara. Dan kalau boleh, Hakim Nazlan perlu dibawa ke depan, perlu diadili. Kerana kalau tidak, orang akan melihat Datuk Seri Najib diinaya. Ini keadaannya. Bukan kita mengatakan, mestilah bebaskan Datuk Seri Najib. No.
Saudara kuih, say no to HO. Memanglah saya dari dulu lagi saya tak berkenan. Saudara, bagi saya sekarang ni kita melihat agar satu reform, satu era baru dalam bidang kehakiman yang harus dilakukan. Saudara hang lipah dia cik ni pro mana? Saya pro rakyat. Bagi saya tak pro mana-mana, tapi nak kena jelas. Saya orang UMNO. Saya bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Saya Hafsah Manis, harap-harap bagi nasihat lah setiap malam pada malaun-malaun. Itu yang saya suarakan. Tapi kalau saya tengok ada malaun yang buat kebejatan dalam parti UMNO ni, memang saya balon lah. Cuma saya nak harap malaun-malaun UMNO ni yang duduk dalam UMNO, duduk dalam rumah UMNO, tak payah percaya lagi lah dengan orang yang buat live lah, yang buat tulisan dalam media sosial. Dia orang tak tahu pun apa yang berlaku dalam UMNO, dan kita nak percaya pada mereka buat apa? Lebih baik percaya pada blogger-blogger di kalangan UMNO. Itu saja. Sebelum saya melalut lagi, kita jumpa lagi malam esok. Selamat berhujung minggu dan selamat bekerja lah saudara. Tunaikanlah tanggungjawab anda demi keluarga, demi negara. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.